Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi. Saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akhlak. Kali ini pada pelajaran 24 unit 1 di bawah tajuk adab terhadap orang sakit. Terusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran, iaitu memahami dalil tuntutan beradab kepada orang sakit. Kita nak tengok dalil, adakah kita ini betul ke dituntut untuk beribadat, untuk kita beradab kepada orang sakit. Yang kedua, mempelajari adab terhadap orang sakit. Apa adab, perkara yang perlu kita lakukan. Dan sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita lihat dalil yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani." Udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani. Ziarahilah orang sakit, berikan makan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Ini menjadi dalil bahawa Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita ini menziarahi orang sakit. Baik, adab terhadap orang sakit, pertamanya kita bahagikan kepada bahagian ibadah. Iaitu bahagian ibadah mendoakan kesihatan mereka. Doa ini bentuknya ibadat kepada Allah SWT. Jadi kita berdoa kepada orang lain, itu juga sebahagian daripada apa yang dituntut pada kita. Untuk kita berdoa bukan sahaja untuk kesejahteraan diri kita, bahkan untuk kesejahteraan orang lain di kalangan keluarga dan juga rakan-rakan kita. Membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Tolong mereka untuk mereka melakukan ibadat. Tolong mereka, ambilkan wuduk untuk mereka. Pakaikan pakaian yang elok untuk mereka. Basuhkan najis mereka. Ini merupakan sebahagian daripada adab ataupun tuntutan kita sebagai seorang Muslim terhadap orang yang sakit. Yang kedua, emosi. Dari sudut emosi, memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha. Berikan kata-kata semangat bahawa mereka akan sembuh, mereka akan segera baik, supaya semangat mereka tidak lemah. Tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Kita dan di samping menjaga orang sakit atau berada bersama orang sakit, jaga jangan sampai mengganggu ketenteraman dia. Ataupun kalau pergi ziarah, kita ziarah tu lama sangat sehingga mengganggu tempoh masa untuk dia berehat. Ataupun bila mana kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi beberapa orang dan kita bersembang-sembang antara kita sehingga mengganggu ketenteraman orang sakit. Jadi ini akan mengganggu emosi mereka, menjadikan mereka rasa tidak selesa dan mereka rasa bahawa mereka akan lambat sembuh dari penyakit tersebut. Seterusnya dari sudut fizikal, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Kita tengok dan kita cuba bantu dia supaya dia berada dalam keadaan yang sentiasa bersih. Yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Kita tengok apa yang dia perlu untuk memudahkan kalau pergerakan mereka. Macam mana nak mudahkan pergerakan mereka, maka kita bantu mungkin dengan sediakan alat untuk mereka ataupun dengan membantu kita yang mengangkat mereka atau bantu untuk mereka mudah bergerak dengan kita kata memegang mereka apabila mereka berdiri. Itu semua adalah merupakan bantuan-bantuan adab kita terhadap orang sakit dalam bentuk fizikal. Okey, hikmahnya. Hikmah kita beradab kepada orang sakit. Kita hendaklah mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian. Ada orang pergi jumpa orang sakit, dia bercakap perkara yang menyusahkan orang sakit. Kadang-kadang cerita ni sakit macam ni, kawan saya sakit macam ni, duduk seminggu, meninggal. Itu antara ucapan yang tidak baik, yang tidak sepatutnya kita ucapkan kepada orang yang sakit. Yang kedua, kita mestilah mengeratkan hubungan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah. Dan bila kita ziarah,
akan mengeratkan lagi hubungan kita di antara anggota masyarakat yang hidup di sekitar kita. Yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Bila mana kita lihat orang yang menghadapi penyakit-penyakit tertentu, pastinya timbul dalam diri kita rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dikenakan penyakit yang sedemikian. Dan samping itu kita berdoalah kepada Allah agar orang yang diuji dengan kesakitan itu akan segera sembuh dan akan dapat memberikan keinsafan dalam dirinya, membawanya ke arah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kehebat. Kita tengok gambar ni. Berdasarkan gambar di atas, terangkan pandangan anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap orang sakit. Apa yang perlu dibuat oleh masyarakat terhadap orang yang sakit? Menjaga orang sakit dengan baik kerana mereka memerlukan perhatian. Kesannya mereka akan cepat sembuh. Kesimpulannya, kita hendaklah mengembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu jawapan yang sangat ringkas. Perhatikan kepada frame ataupun kepada rangka yang telah pun Ustaz buat di sini dengan menyediakan warna-warna ini untuk membantu para pelajar sekalian agar senang untuk menjawab soalan kehebat berasaskan kepada rangka yang telah pun disediakan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini dapat membantu anda semua bagi memahami pelajaran ini, dan Ustaz sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya' wa lisanatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa an yuwaffiqana lima radih wa an yaj'al mustaqbala halina khairan mimma madih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih.